Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha semua, ahli jawatan kuasa yang hadir, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, para pegawai masjid yang dimuliakan tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bersama kembali setelah kita beri laluan dan tumpuan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak dan bulan Syawal Al-Mubarak. Kita sudah masuk ke bulan-bulan haji yang mengajarkan kepada kita banyak erti kesabaran, kekuatan, kepaduan, kesatuan hati. Ibadah haji terlalu besar dan terlalu banyak manfaatnya untuk umat Islam. Dari ibadah inilah kita mendapat kekuatan yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla. Dari ibadah ini jugalah kita berusaha menyatukan hati-hati umat Islam. Dari ibadah ini jugalah kita berusaha untuk selaraskan apa yang boleh diselaraskan dalam agama ini, diperbetulkan apa yang tersilap. Semoga dengan selesainya ibadah haji, Allah berikan kepada kita kefahaman yang betul, menzahirkan amalan yang sahih, dan akhirnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat Allah Ta'ala terima amalan kita dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, bertepatan dengan kehendak agama. Maknanya betul hukum fikihnya, tidak salah, tidak buat ikut suka hati, malahan kita mengikut panduan hukum hakam. Setelah kita ikhlas dan mengikuti setiap panduan-panduan fiqh berkenaan dengan ibadah, insya-Allah kita yakin Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima ibadah kita. Allah Ta'ala angkat martabat kita dari satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lain. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung tafsir surah Luqman. Ayat yang ke 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Tuhan berfirman, dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka.
Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan selama ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada mereka. Ayat ini datang selepas ayat sebelum itu. Tuhan berfirman, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali agama Allah yang teguh, dan kepada Allah jualah kesudahan segala sesuatu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23 yang saya terjemahkan kepada tuan-tuan adalah beberapa perkara penting yang Allah beritahu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahawa yang pertama sekali, kamu wahai Muhammad akan berhadapan dengan tentangan, akan berhadapan dengan tentangan. Bukan sekadar kekufuran, tetapi ingkar. Ingkar ni yang menjadi masalah. Kerana bukanlah kekufuran itu menjadi alasan untuk Nabi kita Muhammad SAW memerangi mereka atau menindas mereka ataupun melakukan sesuatu tindakan ke atas mereka. Tetapi kekufuran yang angkuh, kekufuran yang menzahirkan keingkaran, maknanya perlawanan, yang menzahirkan bantahan. Bila zahir bantahan, zahir keingkaran, makinlah kekufuran yang Nabi kita hadapi dan tempuhi dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada ayat ni bahawa Nabi yang sebaik-baik manusia, Allah lahirkan atas muka dunia ini pun berhadapan dengan keingkaran kekufuran ataupun keingkaran orang-orang yang kafir. Apatah lagi kita yang bukanlah manusia yang paling baik atas muka dunia. Kita hanya mewarisi tugas Rasulullah, menyambung kesinambungan dakwah Rasulullah SAW, atau menyambung apa yang telah disumbangkan oleh orang-orang terdahulu. Kita tidak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nabi kita manusia yang paling baik, tetap berhadapan dengan keingkaran kekufuran. Barang diingat bahawa sepanjang perjalanan dakwah, sesiapa sahaja yang terlibat dengan tugasan besar ini akan berhadapan dengan keingkaran, akan berhadapan dengan bantahan, akan berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran dan halangan-halangan. Maka semua itu, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ilaina marji'uhum. Wahai Muhammad, kamu jangan berduka cita. Fala yahzunka kufruh. Jangan berduka cita, jangan rasa tak tenang hati, jangan berduka cita, jangan sedih terlalu lama terhadap kekufuran mereka itu. Kerana Allah Ta'ala kata, kamilah tempat kembalinya mereka. Yang paling penting ialah usaha yang ditunjukkan. Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Nabi tunjuk kepada Allah dan Nabi tunjuk kepada umat baginda bukti kesungguhan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebar dakwah. Nabi kita tidak terhenti apabila berhadapan dengan satu halangan. Akan dibuat jalan yang kedua, plan yang kedua untuk menyampaikan dakwah. Dalam satu riwayat sebelum pensyariatan haji kepada Muhammad SAW, mengikut syariat Muhammad, waktu tu haji mengikut syariat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, boleh semak sejarah balik.
Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum umat melakukan haji, orang luar datang mengerjakan haji di Mekah, Nabi kita telah dihalang daripada menyampaikan risalah Allah, dihalang daripada menyampaikan kalam Tuhan. Sehingga apabila datang musim haji, orang-orang luar datang mengerjakan haji masa tu menurut syariat Ismail, termasuklah orang-orang Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj. Masa tu belum lagi gelaran Ansar, belum ada lagi. Orang-orang Ansar kan, orang-orang Ansar ni belum ada lagi gelaran tu. Allah Ta'ala gelar selepas tu. Belum. Mereka ni orang-orang Aus dan Khazraj yang bermustautin di Madinah, di Yathrib. Mereka datang mengerjakan haji ke Mekah. Masa tu Nabi kita Muhammad SAW cari peluang untuk menyampaikan Islam. Nabi sebut, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Nabi kita kata, ada tak ketua-ketua jemaah, ketua grup jemaah ramai-ramai ni, dia datang berjemaah kan, ada ketua grup, ada tak mana-mana grup yang nak panggil aku, yang nak dengar kalam Tuhan aku, sebab aku telah dihalang oleh orang-orang Quraisy di Mekah ni sebelum ini, sampai hari ni dihalang. Maknanya orang-orang Mekah tidak diberikan kebenaran untuk mendengar perkataan aku, dan aku dihalang untuk menyampaikan kebenaran. Sekatan demi sekatan nak menyampaikan agama ni. Rasulullah cari jalan. Bila musim haji, jemaah datang ramai, Nabi kita cari jalan untuk sampaikan Islam ini kepada orang luar. Mana tahu orang luar bersedia untuk menerima daripada orang dalam. Akhirnya benar. Ini adalah bibit kepada berlakunya peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Aus dan Khazraj, mereka dulu yang panggil Nabi, yang jemput Nabi pada masa tu. Mereka nak dengar apa kalam Tuhan Nabi. Bila mana mereka dengar Nabi berbicara, menyampaikan risalah dan kalam Tuhan, tiada kalam yang paling indah melainkan kalam Allah Azza wa Jalla. Langsung mereka terdetik, orang-orang Aus dan Khazraj ni, mereka terdetik. Ini kot lelaki yang pernah ataupun yang sering disebut-sebut orang-orang Yahudi di Madinah. Bila mereka bergaduh dengan kita, mereka selalu sebut, nantilah datang satu hero yang akan menyebelahi geng kami, dan kami akan mendapat kekuatan dan akan menyerang kamu dan memusnahkan kamu. Maknanya orang-orang Aus dan Khazraj, mereka bergaduh selalu dengan orang Yahudi. Dua-dua ni orang Madinah. Yahudi pun duduk di Madinah. Aus dan Khazraj ni selalu bergaduh dengan Nabi, selalu bergaduh dengan orang Yahudi. Tiap kali bergaduh, orang Yahudi kata apa? Tunggulah sikit masa lagi, akan datang satu orang lelaki yang hebat, dia akan menyebelahi kami dan kami akan menentang kamu habis-habisan. Masa mereka dengar kalam Tuhan yang Nabi sampaikan tadi, mereka terdetik dalam hati mereka, ini kot lelaki yang sering disebut-sebut Yahudi, yang hebat itu. Maka orang-orang Aus dan Khazraj, mereka sembang bisik-bisik sama-sama demo. Mereka kata, kita kena ambil dia jadi geng kita cepat-cepat. Kalau betul lah ni orang dia, kita ambil dia, kita jadi penyokong dan pendukung dia, kita jadikan dia sebagai pemimpin kita. Nampak? Akhirnya orang Aus dan Khazraj mula menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka balik ke Madinah, mereka bawa cerita yang hebat ini ke rumah-rumah orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Mereka pergi rumah-rumah, mereka cerita
kami jumpa satu orang lelaki yang hebat, tawaduk bercakapnya, subhanallah, kalam ayat Tuhan yang maha indah menyentuh hati, dia ni orang baik. Dibawa, diviralkan cerita dema jumpa Muhammad di Mekah, diviralkan ke setiap rumah-rumah penduduk Aus dan Khazraj di Madinah. Inilah asas ataupun kita kata bibit permulaan kepada peristiwa hijrah. Maknanya orang Aus dan Khazraj telah bersedia atau boleh bersedia menerima Muhammad, menerima kedatangan Muhammad. Bila berlaku bai'ah al-Aqabah al-Thaniyah yang kedua, kemudian seterusnya, barulah berlaku hijrah Nabi. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, Nabi cari jalan. Nabi tidak tutup ataupun tidak berhenti, tidak stop kerja-kerja dakwah disebabkan halangan yang cukup dahsyat kepada Rasulullah SAW dan orang-orang dia dan sahabat-sahabat Nabi. Nabi tetap cari jalan. Sebab itulah Allah Ta'ala selalu dedahkan kepada Rasulullah cerita-cerita yang membakar semangat dan motivasi. Bakar semangat Nabi dan memotivasikan pergerakan Rasulullah. Nabi buat cerita Nabi Nuh datang, surah Nuh. Cerita Nabi Nuh dalam surah-surah yang lain. Cerita Nabi Musa bagaimana berhadapan dengan kaum Qibti, dengan berhadapan dengan Bani Israel, berhadapan dengan Fir'aun. Macam mana Nabi Nuh, kita dah cerita, ada berhadapan dengan kaum dia, terlalu dahsyat halangan, cabaran. Jadi cerita-cerita ni diceritakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberitahu bahawa tugas kamu adalah menyampaikan risalah aku tanpa rasa terkesan ataupun tanpa terkesan dengan respon balas sasaran-sasaran dakwah. Maka Tuhan kata, wa man kafara fala yahzunka kufruh, dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya. Allah kata demo ni kok mana pun nanti akan kembali kepada aku. Tahulah aku buat apa. Tahulah nanti aku buat apa. Kalau mereka tak sedar, tak dapat nak terima kebenaran, malahan menyanggahi kebenaran tersebut, tahulah mereka Allah Ta'ala nak buat apa. Nanti Tuhan kata aku akan cerita sebiji-sebiji dekat mereka nanti apa yang mereka buat dan menjadi satu kesalahan. Tuhan kata apa? Kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Kami akan cerita nanti. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Maknanya wahai Muhammad, kamu tak perlu terlalu duka cita ataupun terlalu memikirkan apalah yang ada dalam hati mereka ni. Apa mereka cakap dekat dakwah aku ni. Kita menyampaikan dakwah, kita sampaikan kebaikan. Macam malam ni lah saya sampaikan ceramah. Saya tak ambil puas, saya tak terlalu memikirkan apa yang ada dalam hati tuan-tuan. Sampai saya nak fikir mungkin ada orang rimah tengok aku. Mungkin ada orang kata malam ni tak apa bagus. Tak perlu. Allah Ta'ala Maha tahu semua yang adalah hati kita. Tugas kita adalah sampai dan terus sampai dan teruskan menyampai. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati setiap kita. Setiap kita. Tuhan kata lagi, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila azabin ghaliz. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Biar kita dah sampaikan kebenaran, dah apa semua, mereka tetap selesa dengan keduniaan mereka. Biarkan. Kata Allah Ta'ala, kami berikan mereka menikmati kesenangan dunia yang sementara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi sebutkan, dunia itu penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang-orang kafir. Orang kafir membina kehidupan mereka dengan sesungguh-sungguhnya di atas muka dunia ini, seolah-olah tiada kematian, ataupun seolah-olah dunia ini adalah
destinasi terakhir. Tak ada dah destinasi selepas ni. Alam barzakh ke, akhirat ke, syurga neraka ke, tak ada. Sebab mereka tak beriman dengan semua benda tu. Mereka rasa dunia ni adalah destinasi terakhir. Waktu mereka jadikan dunia ni tempat mereka mendapatkan segala keseronokan dan kenikmatan tanpa peduli salah betul dan sebagainya. Manakala kita di dunia ni, kita menghirup, kita menikmati kenikmatan dunia yang Allah bagi, dan kita tahu nikmat ini hanya sementara, satu. Yang kedua, hanya ujian kepada kita. Ujian, malahan semua benda ujian. Tapi nak cerita dunia itu adalah ujian kepada kita. Sebab itulah digambarkan kepada kita dunia ini adalah jambatan ke akhirat. Dunia adalah jambatan ke akhirat. Mana mungkin orang membina bangunan di atas jambatan-jambatan, nak duduk dekat situ lama. Jambatan hanya laluan saja, orang tak buat bangunan atas jambatan. Apatah lagi jambatan gantung. Tapi orang kafir bina bangunan-bangunan atas jambatan. Begitulah perumpamaannya, analoginya. Orang kafir dengan dunia. Mereka sungguh-sungguh cari keduniaan. Sungguh-sungguh. Waktu mereka buat kerja untuk dapatkan dunia ni, mereka buat betul-betul. Kalau kita pula buat kerja dunia, bukanlah halal-balai, maksudnya sekadar je. Kan? Kalau menega pun hamba boleh makan hari-hari, boleh makan. Lepaslah duit makan hari-hari kan. Tak ada lah nak fikir untung besar mana pun. Macam itulah. Kan? Menega sekadar ibadah je menega ni, kata ikut Nabi. Kan? Itu yang kejap buka kedai, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup tu. Kan? Berarti ada kesungguhan untuk mencari dunia. Kan? Orang kafir tak? Pulun sungguh-sungguh. Pulun sungguh-sungguh. Kalau boleh Sabtu Ahad dia buka Sabtu Ahad kan. Cari keduniaan. Allah Ta'ala kata kami bagi dia sedap sat. Kami bagi dia berseronok sekejap dengan dunia, sebab selepas ni kami akan heret mereka ke dalam azab yang amat pedih. Azabin ghaliz. Jadi tuan-tuan sekalian, eloklah kita berpada-pada dengan dunia yang Allah bagi ini untuk kita mencari kebahagiaan yang kekal abadi. Kemudian tuan-tuan yang saya muliakan, Allah berfirman lagi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, musyrikin Mekah. Musyrik maknanya musyrikin Mekah, ya? Golongan musyrikin Mekah, kan? Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian, tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Orang musyrikin Mekah ni Allah sebut, mereka ni bila Muhammad tanya, Allah Ta'ala kata kat Muhammad, saya tanya mereka siapa yang cipta langit bumi, dia menjawab Allah. Dia menjawab Allah yang mentadbir, yang mencipta langit dan bumi. Tapi kenapa mereka musyrik? Kenapa mereka syirik, menduakan Allah dalam penyembahan mereka? Mereka keliru. Mereka cuba nak jadikan Allah itu sebagai mata benda yang boleh dilihat oleh mata kasar. Sebab tu mereka beribadat dengan benda, menyembah benda.
Kalau tanya dia siapa cipta langit? Allah. Cuma macam mana nak yuqarribuna ilaiha zulfa? Allah sebut kan, mereka guna benda untuk kononnya boleh menghampirkan diri kepada Allah. Mereka sembah benda. Mereka sembah benda. Inilah kekeliruan. Mereka cuba jadikan Tuhan itu, Tuhan Allah Ta'ala itu satu benda yang boleh dilihat dengan mata kasar, mudah untuk sembah dan minta. Masalah kalau tak nampak, macam mana nak minta? Begitu. Kalau tak nampak, macam mana nak minta? Kan? Sebab tu ada orang yang berfikiran, beraliran, bermanhaj seperti manhaj mereka. Tahu yang cipta langit bumi Allah, tapi tak sembah Allah. Sembah benda. Sembah benda. Sebab nak kena bagi nampak. Macam kita lah, kita nak minta sesuatu, kita nampak orang yang kita minta, pemberian yang orang bagi itu kita nampak kan. Jadi macam mana nak bagi nampak, nak bagi, kita kata sebagai manifestasi wujudnya Tuhan. Mereka tahu Allah Ta'ala tu cipta langit bumi, tapi mereka syirik. Inilah kekeliruan. Mereka tak dapat bezakan hakikat tauhid yang sebenarnya dan hakikat syirik yang sebenarnya. Itulah syirik, menduakan Allah, memadukan Tuhan dalam kehidupan. Memadukan Tuhan dalam kehidupan. Dari sinilah lahirnya istilah rububiyah, uluhiyah dan sebagainya lah. Mereka percaya yang menciptakan langit bumi itu Allah, tapi dari sudut uluhiyah Allah Ta'ala, mereka tak sembah Allah Ta'ala, mereka sembah makhluk. Maka nak nampak, barulah kononnya ada feel untuk menyembah. Macam kita ni sembah tak ada feel. Pasal sembah benda tak nampak. Kan? Sembah benda tak nampak. Tetapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, itulah keajaiban kita. Inilah keistimewaan orang beriman yang betul-betul beriman. Kita boleh mari masjid surau, jaga yang tu, jaga yang ni, tak buat benda maksiat, haram dan sebagainya, sebab Allah yang kita tak pernah nampak. Sebab Allah yang kita tak pernah nampak. Ini kekuatan kita. Kan? Orang lain nak jadi baik, kena nampak. Kena nampak Tuhan tu, barulah nak jadi baik. Kita tak perlu nampak Allah Ta'ala. Cukup dengan kuasa, dengan af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh menampak dan menzahirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa. Puak-puak etis yang tak terima adanya Tuhan. Sebab inilah puncanya. Mereka tak dapat, orang sekarang kata cannot brain, tak dapat nak membayang macam mana ni ada Allah Ta'ala tu ada, tapi tak, macam mana tak nampak. Ada tapi tak nampak. Sehingga mereka kata sesuatu benda yang ada itu mestilah nampak. Sesuatu benda yang nampak itu dihukumkan ada. Kalau tak nampak, hukumnya tak ada. Itu kaedah yang keluar, kefahaman yang keluar daripada puak-puak ni. Ini satu cerita, saya baca dalam satu buku kan. Seorang guru etis yang mengajar anak-anak murid dia, ada bercampur di kalangan ada anak orang Islam pun ada kan. Dia mengajar. Dia sebut kaedah ni, dia kata, anak-anak, dia kata, kalau benda tu kita nampak, maka hukumnya ada. Nampak tak pen kat tangan cikgu ni, kata? Nampak, maknanya pen ni ada. Nampak tak apa yang ada dalam poket cikgu? Tak nampak, maknanya tak ada lah. Tak nampak, tak ada. Nampak itu ada. Maka dia kata, yang kamu rasa Allah tu, yang kamu sebut Allah tu sebenarnya tak ada, sebab tak nampak. Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan kehebatannya. Allah Ta'ala bangunkan satu orang budak. Budak tu bangun. Budak tu kata, cikgu, nanti dulu, dia kata. Jadi cikgu sebut, apa yang nampak hukumnya ada, apa yang tak nampak hukumnya tak ada. Betul? Cikgu tu kata, betul lah, itu yang aku ajar. Maka dia pun kata, kawan-kawan, nampak tak cikgu kita? Nampak? Jadi alhamdulillah lah, cikgu kita tu ada. Kawan-kawan, nampak tak otak cikgu? Tak nampak. Cikgu kita ni tak ada otak. Buat apa kita mengaji dengan orang tak ada otak? Pakat keluar semua budak-budak tu. Jadi tak semestinya
sesuatu itu dihukumkan ada kena nampak dengan mata kasar. Nah, banyak benda ni karan, kita bukan nampak karan. Tapi dia duk ada aja. Kita petik suih dia menyala. Kan arus elektrik tu kan. Lemak dalam susu banyaklah ulama kita bincang kan. Lemak dalam susu dah nampak, tapi dia ada. Dia tak semestinya nak dihukumkan ada tu kena nampak. Inilah kecelaruan yang dihadapi oleh orang-orang musyrikin Mekah, sehingga mereka terpaksa menampakkan Tuhan itu dalam bentuk benda untuk disembah. Kononnya nak bagi dekat dengan Tuhan yang tak nampak tu. Kan? Ini kecelaruan. Ini kecelaruan. Jadi selama mana orang musyrikin ni masih mengaku kata Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wahai Muhammad, kamu kena rasa lega sikit. Wa qulil hamdulillah, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, tanda syukur. Mereka ni masih ada sikit lagi. Mereka ada sikit. Kan? Tahulah kira yang cipta langit bumi Allah tahu. Tapi Tuhan sebut apa? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Alhamdulillah tu maksudnya sikit ada tanda lega, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid yang sebenar, pengesaan Allah, penunggalan Allah yang sebenar. Kan? Mereka tak dapat nak boleh bezakan yang itu, sehingga mereka buat benda-benda pelik-pelik, menyembah sesuatu yang ada, yang menjadi benda yang nampak dengan mata kasar. Sebenarnya itulah beza kita dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam kalau dia nak move on, dia mesti nampak benda. Ni ke depan ni dia nak berniaga, dia mesti nampak apa yang boleh dia dapat. Dia mesti nampak. Kalau dia tak nampak, dia tak akan buat lah. Dia mesti nampak. Bila nampak dia akan move on, dia akan bergerak. Kan? Kalau tak nampak dia tak buat. Lepas tu dia patut semayang, lepas tu dia patut, sebab tak nampak. Buat apa benda, menyembah benda tak nampak. Begitu. Itu kekeliruan mereka. Itu kekeliruan mereka. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, perkataan kafir ini, kata Sya'rawi, kafir ni maksudnya menutup. Perkataan kafir ni bahasa Arab kan, al-kafir maksudnya yang menutup. Yang menutup. Kata Syekh Sya'rawi, apa yang ditutup? Kan? Yang ditutup itu adalah keimanan. Mereka tidak beriman, tapi mereka ada boleh bawa. Macam tadi orang kafir ditanya, siapa cipta langit bumi? Allah. Tapi mereka kufur, mereka tutup hal tersebut dengan tindakan kekufuran mereka. Sebab tu namanya kafir. Kafir tu yang menutup, yang menyelimuti, diselimutkan iman, dizahirkan kekufuran. Itu asalnya. Maknanya orang kafir berpeluang menjadi orang beriman. Orang kafir selagi dia belum mati dalam kekufuran, dia ada peluang untuk jadi orang beriman. Sebab tu kita tak boleh kata dekat mereka ni ahli neraka, confirm. Ni yang duk hidup lagi lah, orang kafir yang duk hidup ni kan. Kita kata ni puak-puak ni semua penghuni neraka. Confirm dah ke? Belum. Selagi mereka hidup, sebab mereka menutup iman mereka dengan kekufuran. Kita ada peluang untuk ajak mereka, untuk berdiskusi, berdialog dengan mereka tentang ketuhanan ni, sehingga mereka nampak betul-betul kan. Akan terbuka lah. Yang penutup tu, kekafiran tu akan terbuka, terangkat, maka akan kembali kepada fitrah. Iman kepada fitrah, akan beriman kepada Allah Ta'ala. Selagi mereka tidak menutup hayat mereka dengan perbuatan kufur, maknanya sah mati dalam keadaan kafir, selagi itu kita tidak mengatakan mereka sebagai penghuni neraka. Sebagai penghuni neraka, dosa. Kalau yang dah mati dalam kekufuran, kita kata boleh jadi masuk syurga, dosa juga. Kita kata Abu Lahab ni boleh jadi masuk syurga kot, dosa besar. Sebab Allah Ta'ala telah mengkonfirmkan dia tu penghuni neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sayasla naran, dia akan dibakar kan,
dalam api yang mengelegak, yang marak menyala, maknanya confirm masuk neraka. Tiba-tiba kita pergi kata boleh jadi dia masuk syurga kot, sebab dia pernah meraihkan keputeraan Nabi kita Muhammad SAW, sembelih 100 ekor unta, contohlah kan. Kalau Tuhan dah confirmkan dia masuk neraka, kita tak boleh kata dia masuk syurga, berdosa pula. Begitu. Itu asal perkataan kafir. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah sebut perkara ini untuk mengisbatkan, memperkukuh dan memperkasakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, kerana seluruh dunia dan segala isinya, langit dan bumi, adalah di bawah pemilikan dan pentadbirannya. Dia boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Huwal ghani, dia maha kaya. Kaya ni maksudnya dia maha kaya ni maknanya sedikit pun tidak memerlukan kepada siapa-siapa. Dia tak perlukan kepada apa-apa dan tak perlukan kepada siapa-siapa, sebab dia maha kaya, dan dia sentiasa terpuji walaupun orang tidak menyembah atau memujinya. Dia tetap menjadi maha terpuji. Ini kekal. Al-Ghaniyyu Al-Hamid, kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Pak Hamka pernah sebut kan, ketika dia hurai kepala surah Al-Mulk, dia hurai surah Al-Mulk itu, mukaddimah dia. Pak Hamka kata Al-Mulk itu adalah kerajaan Allah. Kalau tak ada siapa-siapa pun suka dengan dia, terima dia, beriman dengan dia, Allah tetap menjadi sang penguasa. Manakala kerajaan manusia, orang tak suka, dia jatuh, dia jadi manusia biasa, silap-silap boleh dihinakan. Itu bezanya. Jadi kerajaan Allah Ta'ala tu kekal utuh, walaupun tak ada siapa pun beriman dengan dia. Itu kehebatan Allah. Jadi perkara ini Allah sebut banyak kali dalam Quran untuk supaya kita memperkasakan iman kita. Bukan tak beriman dah, tapi nak memantapkan keimanan kita dan nak memberitahu kepada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala itu segala-galanya, tak perlu bimbang. Tuan-tuan yang saya muliakan, begitulah 1, 2, 3, 5 ayat yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, 23, 24, 25 dan 26 untuk tatapan kita bersama pada malam ini sebagai menyambung tafsir surah Luqman. InsyaAllah akan datang kita akan sambung ayat yang ke-27 dan seterusnya. Semoga Allah merahmati, memberkati pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.